pada malam ini satu acara yang sangat penting, iaitu kita akan melancarkan kempen PAS Pilihanku di peringkat negeri Selangor untuk kita dedahkan dan untuk kita mengajak masyarakat bersama-sama memilih PAS sebagai wadah perjuangan. Bukanlah kita mengadakan kempen ini kerana kita tak ada ahli ataupun kita kurang ahli, tapi kita mengadakan kempen yang seumpama ini untuk kita sama-sama mengajak dan memberi pilihan kepada masyarakat dan memahami kenapa PAS mesti menjadi pilihan untuk kita menjadi suatu wadah perjuangan rakyat dan demi memartabatkan agama, bangsa dan negara kita, insya-Allah. Hadirin dan hadirat, insya-Allah pada malam ini turut bersama-sama nanti adalah Yang Berhormat Datuk Iskandar, Naib Presiden dan juga Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor Darul Ehsan. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, bagi memulakan majlis kita pada malam yang indah ini, majlis dengan segala sukacitanya mempersilakan Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Salahuddin Nasir yang di-Petua PAS kawasan Gombak bagi mewakili tuan rumah untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum taba'al huda, kepada rakan-rakan yang bukan Islam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la udwana illa 'ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ahsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berhormat Ustaz Hasbullah Ridwan, Ahli Dewan Negeri Gombak Setia, yang diraikan Fadil Ustaz Idris Ahmad selaku Naib Presiden PAS Malaysia, yang dihormati lagi diraikan seluruh kepimpinan PAS di peringkat negeri Selangor, seluruh YB-YB yang hadir bersama pada malam ini, seluruh kepimpinan dewan-dewan himpunan penyokong PAS di semua peringkat, muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wa syukrillah, kita merafakkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah telah mentakdirkan PAS kawasan Gombak menjadi tuan rumah pada malam ini bagi pelancaran kempen PAS Pilihanku, yang merupakan satu di antara program yang telah pun diatur di peringkat negeri khususnya, dan akan digerak dan diperturunkan di kawasan-kawasan selepas ini di seluruh negeri Selangor. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita tetap insya-Allah biiznillah beristiqamah, yakni berada di bawah kepimpinan ulama bagi menggerakkan perjuangan Islam dalam negara ini. Walaupun PAS kita tahu dilanda
dengan kepelbagaian ujian-ujian secara berdepan dan secara mendalam dalam kepelbagaian bentuk dan warnanya, tetapi Allah Ta'ala tetap menyelamatkan perjuangan ini. Alhamdulillah, PAS masih berada pada tapak dan masih berada pada asas perjuangannya yang tidak pernah berubah dan tidak akan terubah dalam meletakkan Islam sebagai dasar perjuangan bagi kita laksanakan dan kita gerakkan untuk kemenangan umat, bagi menegakkan hukum Allah. Kerana keyakinan kita, hukum Allah hanyalah hukum satu-satunya yang pasti dapat menyelesaikan semua problem dan masalah yang dihadapi oleh umat manusia pada hari ini. Rakyat sedang melihat dan kita yakin rakyat mampu untuk menilaikan bagaimana konsisten dan tetapnya pergerakan PAS menyatakan Islam di hadapan gerakan dan parti-parti yang lain yang menentang Islam. Kita meletakkan kepentingan agama mengatasi kepentingan-kepentingan yang lain dalam menjalankan dasar dan prinsip perjuangan yang kita ketengahkan di hadapan rakyat, di hadapan seluruh masyarakat. Alhamdulillah, kita tidak pernah berubah dan kita akan bergerak langsung. Selepas daripada ini, kita akan bersama mengharungi pilihan raya umum dan kita akan bergerak terus selepas pilihan raya umum, walau apapun keputusan yang akan diperolehi. PAS akan tetap di atas dasar dan prinsip yang sama, kerana tidak ada yang lebih mulia melainkan Islam yang menjadi dasar perjuangan PAS ini. Saya tidak bercadang untuk mengambil waktu dan masa yang panjang, cumanya saya suka mengingatkan kembali akan serangkap kalimah ucapan yang pernah diucapkan oleh yang dikasihi Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz rahmatullahi alaih, bekas Menteri Besar Kelantan, yang kita ketahui bagaimana arwah Tok Guru Ni Aziz pernah menyebutkan bahawasanya di mana ucapan ini telah dinyatakan oleh Tok Guru dalam majlis kemenangan bagi meraihkan kemenangan PAS di Kelantan pada pilihan raya umum 2008 yang lepas. Saya kut ia di antara apa yang diucapkan oleh Tok Guru Ni Aziz. Beliau menyatakan bahawasanya kalau sekiranya lawan bola ni, kata Tok Guru Ni Aziz, dia habis atas padang bola aja. Tapi kita berlawan dalam pilihan raya ni atas sifatnya kita gerakan Islam, dia tidak habis atas padang bola aja. Main bola, kata Tok Guru, bila satu pihak menang, satu pihak kalah, selesailah. Balik ke rumah tak ada apa dah, dia kata. Tapi bermain di atas padang pilihan raya ni, berlawan antara kita calon PAS dengan calon parti-parti yang lain, berakhirnya bukan di padang bola seperti ini, tapi dia berakhir di padang mahsyar pada hari kiamat esok. Semua, kata Tok Guru, asal dia Islam, apakah dia calon UMNO, calon PAS, PKR, parti baru, parti lama ke,
Selama kamu tu Tok Guru kata orang Islam, kamu kena berjawab di mahsyar pada hari kiamat besok. Pada mahsyar itulah penghabis. Kerana pertarungan dan perhitungan kita meletakkan wakil-wakil dalam pilihan raya ni, ujung jatuh dia syurga atau neraka, Tok Guru kata. Maka kita pas ni, kata Tok Guru, bila kita letak calon dalam pilihan raya, kalau kita menang boleh pahala dan boleh buat kerajaan, Tok Guru kata. Kalau kalah dapat pahala juga. Tapi yang lawan dengan kita, kalau menang boleh dosa, sementara Allah masuk neraka, Tok Guru kata. Ini bezanya parti Islam PAS dengan parti-parti yang lain. Parti kita meletakkan perhitungan syurga neraka, dosa dan pahala dalam gerak kerja yang dilakukan. Marilah kita terus istiqamah, dan kita yakin insya-Allah al-istiqbal, hari depan adalah untuk Islam, tidak bagi yang lain. Mewakili PAS kawasan Gombak, saya merakamkan ribuan terima kasih kepada yang kita hormati Naib Presiden, dan ada 2 Naib Presiden malam ini. Selain Ustaz Idris Ahmad, sebentar lagi insya-Allah akan sampai Datuk Pesuruh Jayapah Negeri Selangor yang berhormat Iskandar Abdul Samad, yang merupakan juga Naib Presiden PAS di peringkat pusat. Dan saya merakamkan juga ribuan terima kasih pada semua pimpinan PAS negeri, semua YB-YB yang juga turun bagi meraihkan majlis pada malam ini. Istimewa penghargaan saya kepada semua para petugas dan juga kepada para hadirin dan hadirat yang sudi hadir bersama meraihkan majlis pada malam ini. InsyaAllah PAS kawasan Gombak akan terus melangkah dengan lebih gigih dan gagah lagi di hari-hari yang akan datang. Dan kita sedang menyusun jentera ke tahap yang paling maksimal bagi kita gerakkan dalam pilihan raya umum yang akan datang. Terima kasih atas sokongan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, walillahil hamd. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Salahuddin Nasir yang di-Petua PAS kawasan Gombak di atas ucapan dan ceramah yang telah beliau sampaikan sebentar tadi bagi memukaddimahkan majlis kita pada malam yang berbahagia ini. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, kita konsisten mengadakan kempen untuk mengajak masyarakat dan rakyat untuk memilih dan menjadi ahli PAS. Tuan-tuan, walaupun pelbagai andaian, persepsi cuba dibina terhadap PAS hari ini, digambarkan PAS ini pelbagai dengan persepsi-persepsi yang negatif. Tetapi alhamdulillah tuan-tuan, semenjak beberapa bulan yang lalu, kemasukan rakyat, masyarakat untuk menjadi ahli PAS makin bertambah-tambah. Saban bulan AJK PAS Pusat meluluskan kemasukan beribu-ribu ahli untuk menyertai PAS di seluruh negara. Alhamdulillah, kita merasa bangga pada hari ini di kalangan kita yang sudah menjadi PAS dan yang mungkin hari ini malam ni ada hasrat untuk menjadi ahli PAS kerana mendengar penjelasan dan penerangan-penerangan yang akan diberi nanti. Tuan-tuan, di sebelah kanan saya, di sebelah kiri tuan-tuan ada kaunter untuk daftar ahli PAS. Di samping itu juga ada kaunter untuk mendaftar sebagai pemilih baru. Kita tak nak jadi ahli PAS tapi tak boleh mengundi. Rugi.
bagaimana kita nak membawa suara kita, membawa suara rakyat, membawa suara Islam untuk kita ke hadapan dalam negara kita. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, bagi meneruskan acara pada malam ini, saya ingin memberikan sedikit ruang bagi mewakili para adun, para ahli Dewan Negeri Selangor, kepada yang berhormat Dr. Rani Osman, yang juga pernah menjadi mantan Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor. Dan alhamdulillah tuan-tuan, walaupun dia mantan, Dr. Rani ni mana ada program tak pernah tak datang, walaupun sekejap. Jadi malam ni menghargai kehadiran beliau bersama-sama kita jauh daripada beberapa program. Saya bagi laluan sedikit kepada yang berhormat Dr. Rani bagi menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Tinggi betul mic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berge sekretari malai mana kema. Saya seperti mana disebut tadi, memang di mana-mana pun saya berucap, saya akan berucap pendek sebab orangnya pun pendek. Jadi dan kita alhamdulillah hari ini, malam ni kita cukup bertuah. Bukan senang dapat Ustaz Derih, yang berhormat Ustaz Derih sebagai anak Presiden, dan insya-Allah kita dipahamkan Habis Iskandar pernah bersama kita. Dan cuma saya nak bagi tahu, sebenarnya terus terang saya bagi tahu, saya rasa jealous, rasa tengok muslimat-muslimat kita dengan jabatan-jabatan amal dan rakan-rakan kita dalam DHPP dan sebagainya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah pernah sebut bahawa perjuangan antara hak dengan batil ini, Allah akan menangkan yang hak ini. Kerana dalam hak ini ada orang berjuang ikhlas lillahi ta'ala. Kadang-kadang orang tak kenal pun dia, akan pasang banner lah, naikkan apa semua, orang tak kenal. Muslimat pergi ke rumah-rumah, sampai dia diludah apa semua, dia baling dengan najis lah apa, tapi teruskan berjuang. Itu juga. Tapi yang muslimin ni tak tahulah kat sini, tapi kalau Jawa Meru tu ikut-ikut juga. Tapi pantang nampak warung, warungnya, jom kita ngombeh katanya. Rupanya ngombeh-ngombeh tu roti canai 4 habis juga, roti telur habis juga. Dan Ustaz, ini saya Nasir ni bukan orang yang baru, dia adalah sifu saya daripada dulu lagi. Jadi saya rasa betul lah malam ni. Dan kita seperti sebut tadi, saya tidak ada cita-cita. Saya dulu ada cita-cita nak jadi doktor, memang ada. Saya belajar di Mesir. Lepas tu saya tak ada cita-cita nak jadi wakil, tak ada. Tapi bila dah ditentukan oleh Allah SWT, alhamdulillah. Dan saya terus terang saya beritahu, terpulang pada pusat. Katakanlah pusat nak kata Wabi Dr. Rani teruskan dari calon di Meru, saya akan sujud syukur 2 kali tuan-tuan. Tapi kalau kata bukan Dr. Rani, orang lain ganti, aku akan sujud syukur juga 10 kali. Senang. Jadi apa-apa pun seperti mana sebut tadi, kita ada pimpinan dan kita akur kepada apa sahaja keputusan pimpinan, insya-Allah. Dan sekarang itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendek sungguh ni. Terima kasih kepada Dr. Rani atas ucapan ringkas yang beliau sampaikan sebentar tadi. Walau apa pun tuan-tuan, alhamdulillah beliau terus istiqamah dalam perjuangan. Walaupun disuruh jadi calon di PRK Sungai Besar, walaupun dia pun kata tak tahulah ada harapan tak ada harapan, tapi dia tetap bertanding. Sebab dia yakin bahawa bila PAS sudah memutuskan suatu perkara, kerana kita putuskan satu perkara bukan berdasarkan kepentingan dan cita-cita individu, tetapi diputuskan atas dasar syura, berpandukan kepada panduan ilahi dan panduan Nabi serta ijma' para sahabat dan juga ijma' para ulama'. Sebab itu kita yakin, walaupun mungkin kita rasa pandangan ataupun keputusan itu di luar akal kita, di luar pemikiran kita, tetapi kita yakin insya-Allah itu semua adalah merupakan jalan-jalan juga yang telah dilalui oleh para nabi dan para pejuang yang dahulu. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, untuk seterusnya
saya nak maklumkan dulu, kita ada stiker tuan-tuan, stiker kereta dan juga stiker motor PAS pilihanku. Saya rasa ada di kaunter, boleh diedarkan untuk diberikan kepada hadirin dan hadirat yang hadir secara percuma. Secara percuma. Kita bagi percuma ni tuan-tuan, dengan harapan tuan-tuan akan rasa bangga untuk melekatkan di kenderaan-kenderaan anda. Biar anda bangga, dan insya-Allah pilihan anda juga akan menjadi ikutan orang-orang yang lain, dan sudah tentu bila kita meninggalkan jejak-jejak langkah yang baik, ianya akan menjadi pahala buat kita insya-Allah. Hadirin dan hadirat, kita teruskan ceramah kita pada malam ini dengan mempersilakan Yang Berhormat Saudara Khairuddin Osman, Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Selangor, yang juga merupakan Ahli Dewan Negeri Payajaras, untuk menyampaikan ceramah dan ucapan beliau. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Firman Allah Ta'ala, Kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau memiliki kerajaan sekalian alam. Engkau memberi kerajaan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau mencabut mana-mana kerajaan yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan sesiapa sahaja yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghina sesiapa sahaja yang Engkau kehendaki. Di dalam kekuasaan-Mu lah saja, wahai Tuhan kami, segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa di atas segala sesuatu. Yang saya hormati, Yang Berhormat Saudara Pengerusi Majlis, Yang Berhormat Ustaz Idris Ahmad, Naib Presiden Parti Islam se-Malaysia, merangkap Ahli Parlimen Bukit Gantang, Yang Berhormat Datuk Iskandar Abdul Samad, Naib Presiden PAS, merangkap Exco Kerajaan Negeri Selangor, Yang Berusaha Ustaz Salahuddin Nasir, Yang di-Pertua PAS Gombak, Yang Berhormat Ahli Dewan Negeri, Yang di-Pertua PAS kawasan daripada kawasan yang lain, Muslimin, Muslimat, pegawai-pegawai keselamatan, para petugas, semua yang saya hormati sekalian. Yang pertamanya, saudara, tuan-tuan dan puan-puan hadir malam ini, dalam siri kita memberi penerangan, sama ada saudara orang PAS, belum menjadi ahli PAS, suka kepada PAS, tidak suka kepada PAS, sama-sama kita hadir pada malam ini bagi mendengar, menilai
seolah-olah PAS ini dikatakan parti yang tidak ada hala tuju, kononnya begitu. Malam ini juga kita meraihkan di SPP kita yang hadir pada malam ini, bersama-sama dengan kita dengan majlis, yang mana kehadiran orang bukan Islam ini bukan sahaja berlaku selepas kita menang di Selangor dan di Kelantan. Kita menang daripada dahulu sehingga hari ini. Sokongan yang diberi pada kita itu kekal sehingga hari ini. Saudara nak cari di mana sebuah parti Islam yang didominasikan oleh orang Melayu? Saudara cari dalam Malaysia ini sebuah parti Islam yang melantik orang bukan Islam di atas kursi PAS sebagai ahli majlis dalam kerajaan negeri Selangor. UMNO yang begitu lama, yang mendabik dada dikatakan hebat, pun tak lantik orang bukan Islam atas kursi UMNO. Tapi PAS menunjukkan keterbukaan kita kepada semua orang, bahawa kita menghormati semua yang ada dalam negara kita, termasuk daripada orang bukan Islam dan bukan Melayu. Hari ini saudara baca TV, dengar TV, tengok TV, baca surat khabar. Kadang-kadang bila kita tengok seolah-olah PAS ni apa nak jadi, kata orang. Apa salah kita? Kita membawa Islam sebagai dasar. Kita membela orang-orang bukan Islam. Kita membela pemimpin UMNO yang dipecat dahulu. Kita membela orang yang dizalimi. Kita membela dalam keadaan apa sahaja Islam yang kita bawa. Apa salah kita? Untuk kita melihat ke hadapan, timbalan Presiden telah menyebut bahawa untuk kita maju ke hadapan, kita mesti melihat sejarah ke belakang. Di mana kedudukan kita? Kita melihat saudara, sejarah saya ulang banyak kali dan di banyak tempat, bagaimana tomahan-tomahan yang diberikan pada PAS ini tidak henti-henti sehingga hari ini, sehingga jam 8 tadi dalam TV3. Sewaktu Tok Guru almarhum, kita menang kerajaan negeri Kelantan, kita tidak lupa tomahan-tomahan yang dibuat oleh UMNO Barisan Nasional pada kita. UMNO menuduh kita pada waktu itu, mengatakan bahawa Tok Guru ni tak layak memerintah. Apa dia tahu dipakai serban? UMNO menuduh kita bahawa di Kelantan ini hanya mampu bertahan 3 bulan. UMNO menuduh kita bahawa akan dicabut tiang-tiang lampu. UMNO menuduh bahawa orang akan mati kelaparan. Tetapi kerajaan Kelantan kekal sehingga hari ini. Dalam tomahan-tomahan itu, apabila almarhum Tok Guru pergi meninggalkan kita, kita melihat berduyung-duyung manusia pergi memberi penghormatan terakhir. Orang UMNO pergi, orang Melayu pergi, orang Cina pergi, orang India pergi, bukan Islam pergi, Perdana Menteri pergi, Menteri Besar pergi, semua orang pergi. Sehingga kan NTV 7 3 hari 3 malam memberi penghormatan kepada ulama tersohor baca Quran dalam NTV 7. Saudara ingat ke tidak? Ini siapa? Ini Mursyidul Am kita, yang suatu waktu dituduh bahawa inilah orang tengah pemerintah. Begitu juga dengan Ustaz Fadino almarhum. Begitu juga dengan almarhum Datuk Dr. Harun Din, diberi penghormatan setelah meninggal dunia. Apakah kita nak beri penghormatan kepada Presiden kita lepas beliau meninggal dunia? Baru dah kata betul lah tindakan inilah naik Presiden ulama sedunia. Takkan kita nak tunggu begitu? Kita menilai parti. Hari ini banyak parti, semua orang nak tubuh parti. Pelbagai parti ada, rakyat pun keliru. Saudara, untuk melihat perjalanan parti, kita lihat sejarah PAS ini. Hari ini kalau saudara tengok macam PAS ini kesorangan, kita lihat sejarah PAS masuk pilihan raya
sebelum pilihan raya pertama, pilihan raya persekutuan, perundangan persekutuan, pada tahun berapa tuan-tuan? 1955. Diikuti oleh pilihan raya pertama sehingga ke pilihan raya ke-13. Dalam semua pilihan raya sejak daripada 55 sehingga hari ini, dalam keadaan kuat dan tidak kuat, dalam keadaan difitnah dan dicaci, PAS tetap akan ada kerusi dalam mana-mana pilihan raya sehingga ke pilihan raya ke-13. Pilihan raya pertama 55 kita menang di Krian walau satu kerusi. PAS lawan UMNO daripada tahun 55 sehingga hari ini. Kemudian ada parti yang pilihan raya pun tak pernah masuk, kononnya nak gantikan PAS. Saya tidak mahu nak ulah, tapi bila keluar TV3 hari ini, kononnya kalau menang Selangor PAS tak nak, ada parti nak gantikan PAS. Sejak bila PAS bagi watikah nak gantikan PAS? Kalau nak tubuh parti politik, tubuhlah. Nak bentuk pakatan, bentuklah. Sejak bila nak gantikan PAS? Kita lalui berbagai 13 pilihan raya, termasuk pilihan raya perundangan 55. Kita lawan UMNO sebelum parti ini wujud lagi. PAS lawan UMNO daripada hari ditubuhkan sampai hari ini, sebelum DAP wujud, sebelum PKR wujud, sebelum parti apa baru tu? Tiba-tiba nak dabik dada nak ganti PAS. Kita parti tua, jentera kita di semua peringkat, dipimpin oleh para ulama, menegur, membuat dasar, melantik orang bukan Islam sebagai ahli majlis. Kita lalui pelbagai kerana. Pada tahun 85, apabila 2,500 anggota kekuatan polis tentera mengepung sebuah madrasah di sebuah tempat yang diberi nama Memali. Dalam kepungan ini, sahabat-sahabat kita telah syahid, termasuk almarhum Ustaz Ibrahim Libya. 3 hari disimpan di Hospital Al-Usta. Hari terakhir nak ke bumi itu, bila diselak kain itu, masih kelihatan peluh menitik di dahi almarhum Syahid Ustaz Ibrahim Libya. Sehingga kan Tuanku Sultan Kedah berkenan menziarahi pusara almarhum Syahid pada ketika itu. Kita lalui cabaran ahli kita dibunuh. Kita lalui guru-guru kita ditukar. Kita lalui orang kita di pulau. Kita lalui kita difitnah. Kita dilalui PAS ini sebagai golongan membawa ajaran sesat pada tahun 85 sehingga terbunuh almarhum Syahid tadi. Dalam keadaan gitu pun saudara-saudara, pada tahun pilihan raya berikutnya itu kita tetap menang dalam kursi pilihan raya kita. Kita melalui dan kita ada kursi. Ini parti tak sampai pilihan raya pun tak pernah masuk, nak kata nak ganti kita. Apa salah kita pada dia? Kenapa nak ganggu kursi kita di Sungai Besar? Mengapa nak ganggu kita di Sekolah Kansar? Mengapa nak umumkan nak ganggu kursi kita? Saya hanya boleh bercakap bagi pihak pandangan negeri Selangor di hadapan kedua-dua naib presiden, tetapi keputusan utama tetap di peringkat pusat. Kita memberi amaran, kita menegur bahawa jangan ganggu kursi kita. Kalau saudara parti baru ke, parti Tapoe ke, apapun, kononnya nak ganti PAS di kursi PAS, kita nak tanya dulu, ini pendirian siapa? Ini pendirian parti itu sendiri ataupun pendirian Pakatan Harapan? Kalau ini pendirian parti itu sendiri, maka Pakatan Harapan kena disiplinkan parti ini. Kalau ini pendirian Pakatan Harapan masuk dalam kursi-kursi kita, sama ada di Selangor ataupun di tempat-tempat lain, maka sudah tentu tidak ada kerjasama lagi pada waktu itu. Dan di ketika itu kita mempunyai kekuatan yang cukup, kita mempunyai jentera yang cukup untuk masuk di mana-mana kursi yang ada dalam negeri Selangor ini. Kita tidak nak cari gaduh.
Saudara kena ingat, PAS bertahluf lebih lama daripada orang lain. Kita pernah bertahlul dengan Parti Negara, kita pernah masuk dalam Barisan Nasional, kita dikeluarkan dari Barisan Nasional, kita pernah bentuk Barisan Alternatif, kita pernah ada Pakatan Rakyat. Lebih banyak pengalaman kita berbanding dengan parti-parti yang lain. Dalam keadaan bertahluf, ahli-ahli kita menunjukkan kesetiaan, ketaatan yang sangat tinggi dalam kita bersahabat. Pilihan Raya Sibu, saudara masih ingat yang bertanding di AP? Selangor kerah jentera kita pergi ke Sibu, duit sendiri, bawa barang sendiri, tak minta duit, berkempen turun naik siang dan malam, naik bot menjadi pacar di sekolah. Kesetiaan kita dalam bentuk kita bertahluf. 2009 saudara, sewaktu itu Datuk Dr. Hassan Ali menjadi Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor. Hari ini Dr. Hassan Ali telah menyertai tabligh. Ada masuk tabligh. Kebetulan pula kedua-dua ada Pesuruhjaya ini ada di hadapan saya. Saya pernah berkhidmat di bawah Yang Berhormat Dr. Abdul Rani, saya berkhidmat sekarang ni di bawah Yang Berhormat Datuk Iskandar. Tahun 2009 DAP dan PAS berdialog di Hotel Concord. Yang pertama berucap Datuk Dr. Hassan Ali, dia berucap menyatakan pendirian dasar-dasar kita, pendekatan kita. Lepas Dr. Hassan berucap, Yang Berhormat Teresa Kok berucap. Dalam ucapan Teresa Kok ini, Yang Berhormat, apa dia kata? Dia kata kita hendaklah menjaga kerajaan ini kerana ini adalah pemberian Tuhan. Jangan seolah-olah PAS ini pergi kepada UMNO. Tuduh kita pergi pada UMNO. Bila lepas Yang Berhormat Teresa Kok cakap, saya bercakap. Saya kata, Yang Berhormat, kalau kita nak bercerita tentang parti, kita jangan main suka cakap, kita tengok pada sejarah. 2009 saya sebut dalam mesyuarat tersebut, bila berlaku tumbangnya kerajaan negeri Perak kerana pengkhianatan, siapa yang empat parti? PAS tidak terlibat. Berlaku pilihan raya kecil di Pulau Pinang, di tempat-tempat lain, kerana keluar parti, siapa yang terlibat? PAS tidak terlibat. Dalam keadaan kita bertahluf, kita setia kepada rakan kita, kita korbankan, kita kerah jentera kita ke sana kemari. Tiba-tiba dalam keadaan begitu, seolah kita ini macam sampah sekarang ini. Tengok sejarah sejak 55 sehingga hari ini. Siapa yang lebih kekuatan dia? Kalau saudara boleh menghormati keadaan hari ini, PAS menjadi rakan yang paling setia. Kalau saudara tidak boleh hormati, PAS akan menjadi musuh yang paling ketat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Hamzah, datang Sayyidina Umar ke rumah Arkam Ibn Arkam, mengetuk pintu. Sayyidina Hamzah tanya, siapa? Umar, kata di luar. Apa kata Sayyidina Hamzah? Kalau beliau mahukan yang baik, kita bagi yang baik. Kalau beliau mahukan yang tidak baik, kita akan bunuh dengan pedang yang ada pada Umar itu sendiri. PAS tak rugi. Kita kalah anak bukit, kita masuk pilihan raya, kita masuk Sarawak, kita masuk jentera kita, kita masuk dengan kekuatan-kekuatan kita, kita pertahankan Selangor dalam keadaan tidak ada orang lain mahu pertahankan Selangor. Kita lalui krisis Kajamu, Menteri Besar, Pesuruhjaya dipecat, naik Presiden dipecat, Hassan Ali, ahli kita berpecah di Selangor. Kita mempertahankan istana, kita menghormati istana dalam krisis Menteri Besar, sehingga Menteri Besar, sehingga tuanku istana mengeluarkan kenyataan bahawa ada parti yang derhaka dalam Selangor ini. PAS tidak derhaka. Dalam keadaan kita tidak derhaka, tuan-tuan dan puan-puan, kursi kita daripada 4 esko jadi 3. Sabar lagi kita dalam Selangor ini. 4 jadi 3, sabar. Apa kata orang? Sabar. Apa orang kata? Sabar. Di waktu semua exco meninggalkan kerajaan, menurut Perlembagaan Undang-Undang Tubuh Selangor, walaupun exco lain telah meletakkan jawatan, tetapi kerajaan boleh beroperasi dengan hanya 4 orang exco. Apa maksud dia?
Kalau exco kita pada waktu itu letak jawatan tuan-tuan dan puan, istana dah kata dah tak akan berlaku pilihan raya. Kalau itu berlaku, siapa yang akan jadi menteri besar? Siapa yang jadi exco pada waktu itu? Siapa tuan-tuan? UMNO dan Barisan Nasional. Sebab itu kita kekal dalam kerajaan. Bila kita kekal kerajaan, terlantik menteri besar yang baru, exco-exco barisan baru. Kita tidak mengut, kita terima apa yang ada. Tiba-tiba hari ini Salahuddin dalam kenyataan TV3 mengatakan kalau mereka menang, PAS tidak akan duduk dalam kerajaan. Salahuddin Ayub, bukan Salahuddin Nasir. Marah Ustaz. Sebab itulah saya kata, fokus kita melawan UMNO jelas. Musyirul Am sebut lawan UMNO. Majlis Syura Ulama kata lawan UMNO. Tok Guru Presiden dalam banyak ucapan kata lawan UMNO berapi-rapi. Timbalan Presiden menyebut lawan UMNO. Dalam kita dah sebut lawan UMNO, ada lagi yang bebal nak katakan kita nak pergi pada UMNO. Ingat PAS ini apa? Hari ini tuan-tuan, kita melihat ke hadapan dan kita menunggu keputusan isyarat daripada pusat. PAS parti serba boleh. Betul kita difitnah. Ini bukan pertama kali kita difitnah. Kita melalui pelbagai-bagai. Kalau saudara pakatan atau saudara kawan-kawan yang lain mahu menghormati, hormati, insya-Allah kita boleh hormati. Tetapi kalau tidak ada niat yang baik, kita akan bunuh dengan pedang yang ada pada Umar itu sendiri. Kita di Selangor tuan-tuan, kita menang 15 kursi. 15 kursi itu boleh jadi menteri besar. Tapi Tok Guru Presiden ni punyalah keterbukaan dia. Dia kata tak apa, bagi pada kawan-kawan kita yang lain. Kalau Tok Guru itu orang politik, 100% politik, tidak ambil mengkira perkara lain. Menang 15 kursi, PKR 14 kursi, DAP 15 kursi, saudara ingat siapa yang jadi menteri besar? PAS. Tapi kita tak mengambil kursi itu. Tidak mengambil tidak bermakna kita tidak kuat. Tidak mengambil tidak bermakna PAS ini boleh dicucuk hidung sesuka hati. Selangor sangat unik. Betul. Kita bukan Kelantan, Kelantan bukan Selangor. Begitu juga Kelantan, Selangor bukan Pulau Pinang dan Pulau Pinang bukan Selangor. Selangor adalah Selangor. Selangor adalah Selangor dalam demografi yang saudara hidup hari ini. Bermasyarakat, dan kita buktikan bahawa kita menghormati masyarakat-masyarakat yang lain. Ada ahli majlis di kalangan orang Cina, ada ahli majlis di kalangan orang India. Kita bagi kepercayaan 100% untuk menjadi ahli majlis kita, yang tidak ada parti-parti yang lain. Bak kata Timbalan Presiden Datuk Tuan Ibrahim Toman, kalau kita tak ubah UMNO daripada Jabatan Putrajaya, maka Malaysia ini akan lebih binasa, lebih teruk di masa akan datang. Kita sebut dan ceramah kita, jangan pula duk spin, oh PAS Selangor nak berkawan sejak bila nak berkawan dengan UMNO ni. Noh Omar dengan Datuk Iskandar tiap-tiap hari berperang dalam Facebook, dalam media-media, nak berkawan. Kalau saudara lain, parti lain nak pergi, itu dia pasal. Tetapi kita lawan UMNO, bukti kita lawan UMNO daripada parti lain belum wujud sehingga ke hari ini. Kita akan terus istiqamah. Kita akan terus fokus pilihan raya. Saya tidak mahu berbunyi sebelum ini kerana saya mau melihat kawan-kawan gelagat kawan-kawan kita. Tapi bila kawan-kawan kita dah mula nak sindir kita, nak tendang kita, ingat, sama ada hormati PAS atau semua putih mata di Selangor ini. Hormat kita ataupun semua berputih mata. PAS for all, bukan PAS give all. Tuan-tuan, terima kasih kerana hadir pada hari ini. Perjuangan kita begini, menang kalah biasa. Tengoklah dalam pilihan raya, menang seekor lembu, kalah 2 ekor lembu. Biasa macam Dr. Rani sebut, biasa, kita tak rasa hati. Dalam kerajaan alhamdulillah, tidak ada kerajaan, insya-Allah kita jalan terus.
Kita duduk di Selangor, tuan-tuan pun tahu Selangor ini apa UMNO tak buat pada kita. Saudara masih ingat digempur pasti kita, saudara ingat ke tidak? Pasti kita digempur. Budak-budak kecil je digempur. Letak petrolkar, kepung masa itu. Jabatan Agama Islam roboh surau pelbagai, kita pertahankan dalam ceramah umum kita. Di Sungai Besar, di Kuala Langat, di Hulu Langat, di banyak tempat pemuda-pemuda kita ditahan, di lock up. Kita rasa benda-benda itu. Apakah saudara nak pergi lagi pada UMNO? Kita jelas sama ada kita bersama kawan-kawan kita ataupun tidak. Fokus kita dalam pilihan raya ini adalah kita kena ubah UMNO Barisan Nasional yang berada di Putrajaya itu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Khairuddin Osman, Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Selangor, atas ucapan yang telah beliau sampaikan sebentar tadi, yang sudah tentu memberikan semangat kepada kita untuk meneruskan perjuangan. Sejarah tidak akan melupakan kita. Sejarah sudah tertulis bagaimana perjuangan PAS sejak 60 tahun yang lalu konsisten, istiqamah melawan kemungkaran yang dilakukan oleh siapa saja, khususnya UMNO dan Barisan Nasional. Hadirin dan hadiran, untuk meneruskan ceramah kita pada malam ini, saya dengan segala sukacitanya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Iskandar Abdul Samad, Naib Presiden yang juga merupakan Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor, untuk menyampaikan ucapan. Dan untuk makluman tuan-tuan, beliau juga adalah merupakan pengerusi jawatan kuasa kempen PAS Pilihanku di peringkat PAS Pusat. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Yang dihormati pengacara majlis, yang berhormat Ustaz Hasbullah Ridwan selaku Ahli Dewan Negeri Gombak Setia, yang dihormati Yang Berhormat Al-Fadil Ustaz Haji Idris Ahmad selaku Naib Presiden PAS, yang dihormati Yang Berhormat Saudara Muhammad Khairuddin Osman selaku Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Selangor, dan juga merupakan ahli Dewan Negeri Pai Jaras. Tuan rumah kita pada malam ini Al-Fadil Ustaz Salihuddin Muhammad Nasir yang di-Pertua PAS kawasan Gombak, yang berhormat yang hadir pada hari ini, Yang Berhormat Tuan Haji Razali, Wakil Yang Berhormat Tuan Haji Dr. Abdul Rani Osman, dan juga wakil daripada DSPP Saudara Kong Takwah, dan seterusnya kepada seluruh jawatankuasa, pimpinan PAS kawasan, pimpinan dewan-dewan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertamanya saya mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam satu program yang amat bermakna kepada PAS. Program hari ini merupakan program, atau malam ini merupakan pelancaran kepada kempen program PAS Pilihanku. Kebetulan juga saya merupakan pengurusi ataupun pengarah kempen program PAS Pilihanku di peringkat pusat ataupun di peringkat kebangsaan. Tujuan program ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah untuk kita menambah keahlian PAS. Kita melihat bahawa setelah kita melancarkan apa yang dipanggil sebagai budaya politik matang dan sejahtera, bahawa terdapat peningkatan ataupun terdapat peningkatan minat terhadap PAS. Orang nak masuk PAS. Kita bawa budaya yang baru, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bukan lagi seperti dulu bahawa kita bangkang, kita kritik dan kita hentam saja. Tetapi di bawah budaya politik yang baru ini, bahawa kalau nak kritik boleh, tapi apa solution dia? Apa penyelesaian dia? Ini yang kita lakukan sekarang. Bahawa ianya bukan politik berdasarkan persepsi, politik berdasarkan sindir menyindir,
tetapi tunjukkan apakah dia solution yang dibawa oleh kita. Ini yang kita lakukan. Dan kita ada banyak perkara-perkara yang kita telah laksanakan. Di antaranya adalah kita telah menghasilkan satu dokumen yang dinamakan sebagai dokumen hijau. Dokumen hijau ini adalah alternatif kepada ataupun penyelesaian kepada masalah-masalah kita sekarang. Di antaranya adalah masalah kewangan, alternatif kepada GST, alternatif kepada bagaimana kita nak menambah pendapatan negara, alternatif kepada cara perumahan ataupun bagaimana masalah perumahan diselesaikan. Ini ada dalam dokumen hijau. Dan kita yakin dan insya-Allah kita akan hasilkan banyak lagi dokumen-dokumen sedemikian supaya kita kena tunjuk kepada rakyat apakah penyelesaian kita. Jadi inilah yang menarik rakyat kepada kita, sebab kalau kita lihat di negara-negara luar pun ataupun di negara-negara yang membangun pun, kita lihat bahawa parti-parti pembangkang bukan setakat cakap saja, tetapi bukan setakat retorik saja, tetapi parti-parti pembangkang tunjukkan apakah dia solution tersebut dengan terperinci. Inilah yang kita bawa dan inilah yang menyebabkan di antaranya kenapa ramai orang datang kepada PAS. Dan alhamdulillah kita telah melancarkan kempen ini supaya orang yang nak menjadi ahli itu ada dia punya peluang. Mungkin ramai di luar yang tak tahu macam mana nak jadi ahli PAS. Yang minat tapi tak tahu macam mana nak mendekati PAS. Tetapi dengan kempen sedemikian di mana kita dengan agresif kita minta kepada kawasan-kawasan, kepada negeri untuk turun ke bawah untuk cari mereka yang mahu bersama kita. Dan kita juga telah melancarkan pendaftaran secara online, tuan-tuan. Sekarang ni banyak pendaftaran secara online. Jadi inilah usaha kita. Kita nak tambah keahlian kita, bertitik tolak daripada minat yang tinggi ditunjukkan oleh rakyat kepada PAS, insya-Allah. Apa target kita? Kita nak tambah 15% daripada keahlian PAS di peringkat pusat dan di peringkat negeri-negeri. Bermakna Selangor ni ada 100,000 ahli. 100,000 lebih ahli, 105 kalau tak silap saya. Dan kita kena tambah 15,000 hingga 16,000 ahli. Dan saya yakin kita boleh capai. Kita ada 22 kawasan, bermakna bahawa setiap kawasan kena tambah 700 orang. 700 orang ahli. Kita nak tambah sebelum muktamar. Bermakna kita ada 3 bulan, setiap kawasan PAS di negeri Selangor kena tambah 200 orang ahli sebulan. Caranya kita terpulang kepada tuan-tuan. Ada nak bagi insentif dan sebagainya. Ada yang kata cari ahli keluarga sendiri. Saya rasa sekarang ni tak ada masalah. Kalau kita turun ke bawah, tak ada masalah bagi kita hendak mendapatkan ahli-ahli baru. Contohnya saya ambil Kelantan. Kelantan sekarang ni kononnya Kelantan ni nak jatuh dah, nak tumbang dah. Sebab PAN kuat. Kononnya lah. Tapi di Kelantan, target kita di Kelantan, kita nak tambah 25,000 orang ahli. Dan PAS negeri Kelantan telah mencetak borang berdasarkan kepada permintaan bukan 20,000, bukan 30,000, tetapi PAS negeri Kelantan telah mencetak 40,000 borang ahli, tuan-tuan. Bermakna inilah berdasarkan kepada permintaan. Jadi saya yakin bahawa kita dapat mencapai akan tujuan tersebut. Dan saya nak cakap di sinilah bahawa sekarang ni macam mana je nak memberhentikan, nak memastikan bahawa PAS ni tidak mendapat sokongan adalah menerusi fitnah lah. Kata kita nak bersama dengan UMNO. Saudara yang berhormat Khairuddin tu dah cerita tadi bahawa di antara banyak parti, kita yang paling ramai sekali yang mati di tangan UMNO, tuan-tuan, di tangan Barisan Nasional, di Memali dan banyak tempat-tempat lain lagi. Dan kita punya ahli, kita punya pimpinan yang paling ramai sekali yang ditangkap. Itu betul, itu sebab saya kata bahawa apa yang dikatakan oleh yang berhormat tadi betul, bahawa kalau nak tahu siapa sebenarnya yang akan baik dengan UMNO ni, kita tengok sejarah. Bukan PAS. Sebab PAS adalah parti yang paling banyak sekali menerima bahana daripada kezaliman-kezaliman UMNO dan Barisan Nasional.
Daripada tahun 50-an lagi hingga ke hari ini. Kalau tak kecil, besar. Di tempat kita, di tempat mana-mana pun, semasa kita kerajaan, semasa kita tidak menjadi kerajaan di Selangor, kita lihat bahawa gerai ataupun perniagaan kawan-kawan kita, sebab dia orang PAS yang diruntuhkan. Ini semua kita ingat, tuan-tuan. Ini semua kita ingat, tetapi orang luar yang baru masuk dalam politik, yang baru hendak bertanding atau berjuang dalam kancah politik, tak nampak semua tu. Dia katanya kita nak bersama dengan UMNO. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tidaklah mau berucap panjang. Kalau nak berucap panjang boleh, banyak benda isu yang nak kita terangkan. Tetapi kita ambillah masa yang lain. Tapi sekarang ni kita lihat ada macam kaduk naik junjung pula, tuan-tuan, sekarang ni. Sebab apa? Kursi pun tak ada. Dapat kursi pun kursi subsidi. Curi kursi orang bawa lagi. Tapi kata bahawa nak ketendang kita daripada kerajaan negeri. Pres tanya saya akan kenyataan yang nama sama dengan Ustaz Salihuddin tadi. Tanya saya, macam mana? Saya cakap simple je. Dia kata je nak keluarkan kita daripada kerajaan negeri. Kalau dia menang, saya nak tanya dengan dia, dia boleh tentu ke dia nak ada kerusi selepas pilihan raya umum yang akan datang? Itu pun tak tentu lagi, tuan-tuan. Jadi bermakna macam manalah. Yang rakan-rakan dia daripada parti lain yang ada kerusi tak cakap pun. Tapi dia yang cakap. Jadi bermakna ni ada masalah sikit lah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi dia kata, semalam, ada yang mengatakan bahawa supaya kita keluar daripada kerajaan negeri. Sebab kita telah putuskan dengan DAP dan kita tidak bersama dengan PAN. Ceritanya sebab ada satu perhimpunan pelancaran parti Bersatu yang kita tak hadir. Keputusan bersama kita tak hadir. Kebetulan semua ada program dan juga kita tidak hadir sebab ada kehadiran DAP dengan PAN. Jadi isu tu dibangkitkan semula. Dia kata, oh, kalau kita tak boleh duduk dengan DAP dengan PAN, kita patut keluar daripada kerajaan negeri. Dia ulang perkara tersebut. Kita dah cerita banyak kali. Hubungan politik dengan hubungan kerajaan adalah perkara yang berbeza, tuan-tuan. Bukan perkara yang sama. Politik, kerajaan. Dari segi politik, tuan-tuan, dari segi politik memang kita putus. Tapi dari segi kerajaan, kita masih tetap berada dalam kerajaan. Kenapa kita berada dalam kerajaan? Kerana, tuan-tuan, kalau kita keluar daripada kerajaan, siapa nak memperjuangkan Islam? Saya tanya. Saya baru buat pertemuan dalam satu majlis makan malam di Kelang bersama dengan JKKK, ketua kampung, bukan Jin Kacau Kampung ni. JKK ni kita punya, dengan ketua kampung, dengan juga dengan nazir masjid, dengan jawatankuasa. Katalah kita keluar daripada kerajaan, pengaruh kita dalam masyarakat hilang, tuan-tuan. Tak ada lagi dah. JKK pun tak ada, ketua kampung pun tak ada, nazir pun tak ada. Itu sebab kita terus berada dalam kerajaan. Bukan kita berada dalam kerajaan sebab kita nak title yang menghormat. Kita nak title exco, nazir, ketua kampung. Bukan sebab itu. Tetapi kesan daripada kita menjadi nazir, kita menjadi ketua kampung, kita menjadi exco, kita menjadi adun, kita menjadi ahli majlis. Kesan daripada kita memegang jawatan tersebut, itu yang perlu kita fikirkan. Bukan jawatan, bukan dapat kereta, bukan dapat gaji, tetapi banyak perkara yang kita telah lakukan apabila kita jadi ketua kampung ataupun kita memegang jawatan-jawatan politik yang memegang dalam kerajaan. Dan kita akan terus mempertahankan. Sebab kalau kita siapa yang nak bela Islam, tuan-tuan? Sebab kitalah yang ada dalam kerajaan ini yang insya-Allah saya yakin Islam itu terjaga. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan berada dalam pilihan raya tak tahu bila lah. Tadi sebelum ni saya bila bercakap dengan orang, saya cakap bulan 3, bulan 4. Saya dapat pula makluman terkini, dia kata sampai habis pula. Tak apalah, habis pun habislah. Jadi bermakna 2 penjuru atau 3 penjuru, itu kita tak tahu. Perundingan ataupun kita mungkin ada rundingan. Tapi saya nak beritahu di sini bahawa petugas-petugas kita bersiap sedia atau PAS sebenarnya kita telah mempersiap sediakan petugas kita untuk apa saja kemungkinan, tuan-tuan. 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5 ke, kita ready, tuan-tuan.
Dan seperti mana yang dikatakan oleh setiausaha tu, memanglah berdasarkan kepada Sungai Besar, berdasarkan kepada Kuala Kangsar, memanglah eloknya, cantiknya 2 penjuru. Tetapi kalau 3 penjuru berlaku sekalipun, kita bersedia. Kalau ada orang kacau kursi kita, kita tidak akan berdiam diri, tuan-tuan. Ini janji kita, tuan-tuan. Dan kita pun dah ada senarai kerusi-kerusi. Kalau berlaku 3 penjuru, kita sedia. Jentera kita telah diarah untuk bersiap sedia dengan kerusi-kerusi tambahan sekiranya tidak ada persefahaman 2 penjuru. Jadi bermakna, tuan-tuan, jangan bimbang. Jangan bimbang, sebab kalah menang tu di tangan Allah SWT. Kalah menang bukan di tangan PAN, kalah menang bukan di tangan Pakatan Rakyat, kalah menang bukan di tangan DAP ataupun PKR, tetapi kalah menang tu adalah di tangan Allah SWT. Kita yakin dan kita kerja insya-Allah ke arah perkara tersebut. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita kena kerja kuat-kuat ni. Kita kena tambah ahli kita. Jangan ada parti yang kata dia ada banyak ribu-ribu ahli tapi kat mana pun saya tak tahu. Mana dia punya figure pun saya tak tahu. Kita pun tak nampak. Jadi bermakna bahawa kita kena kerja kuat-kuat dalam kempen program PAS Pilihanku ini, sebab kita buat ni bukan saja-saja kita buat nak tambah ahli, tetapi kita buat ini oleh kerana ada permintaan. Kita buat ni kerana ada minat. Kita buat ni kerana hasrat daripada rakyat untuk memberi sokongan kepada PAS. InsyaAllah kalau kita kerja kuat-kuat, kita akan mendapat kejayaan. Dan marilah kita sama-sama berdoa supaya apa yang kita lakukan ini dan dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT, dan insya-Allah kita akan mendapat, kita doakan supaya kita mendapat pertolongan daripada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Iskandar Abdul Samad, Naib Presiden dan juga Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor, di atas ucapan dan ceramah yang telah beliau sampaikan sebentar tadi. Tuan-tuan, kita setuju. Saya setuju, tuan-tuan, bila Datuk Iskandar sebut parti yang baru ni seperti kaduk naik junjung, tuan-tuan. Parti baru, kursi pun ambil kursi orang. Ahli pun tak tahu ke mana. Ada dalam satu WhatsApp group, ada orang kata 80% ahli PAS Gombak sudah masuk parti tu. Setuju, tuan-tuan? Saya kira kalau 80% dah masuk jadi ahli parti satu lagi, malam ni saya rasa padang rumput-rumput menjadi saksi sahaja malam ni. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah, keahlian kita semakin bertambah. Bila lepas berlaku pilihan raya kecil di Sungai Besar dan juga di Kuala Kangsar, walaupun PAS tewas, kalah dalam pilihan raya kecil kedua-duanya, tetapi tuan-tuan, kalah kita tak menyebabkan parti-parti lain rasa gembira. Mereka tak gembira. Tak gembira satu sebab BN tak menang, BN yang menang. Tak gembira yang kedua kerana mereka tahu semua parti perlu kepada Parti Islam se-Malaysia PAS untuk menumbangkan UMNO dan Barisan Nasional. Ini realiti. Kalau tuan-tuan baca ulasan-ulasan politik, penganalisis politik, Star dan sebagainya, dalam Star dan bagai-bagai makalah-makalah yang lain yang berwibawa, semua menyatakan bahawa PAS adalah kingmaker bagi PRU yang ke-14. PAS lah yang akan menentu kerajaan mana yang akan tertubuh. Sebab itu Datuk Iskandar sebut tadi, kerajaan berbeza, politik berbeza. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, malam ni ialah malam pelancaran kempen PAS Pilihanku. Sebagai simbolik kepada pelancaran kempen kita pada malam yang berbahagia ini, tuan-tuan, insya-Allah PAS Selangor akan menyerahkan sejumlah 3,000 borang keahlian, 3,000 lebih borang keahlian yang telah dikumpul seluruh negeri Selangor untuk diserahkan kepada PAS Pusat pada malam yang berbahagia ini.
Untuk itu, saya dengan segala sukacitanya mempersilakan Setiausaha Badan Perhubungan Yang Berhormat Khairuddin Osman bagi mengiringi Datuk Iskandar Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor untuk menyampaikan borang-borang tersebut kepada Yang Berhormat Naib Presiden PAS Ustaz Idris Ahmad. Dengan segala sukacitanya majlis mempersilakan. Bersatulah wahai kaum muslimin dengan semangat dan roh kebenaran. Berjihadlah wahai kaum muslimin walau susah menempuh cabaran. Terima kasih kepada Al-Fadhil Yang Berhormat Ustaz Idris kerana sudi menerima bagi pihak PAS Pusat borang keahlian baru daripada PAS Negeri Selangor untuk seluruh kawasan-kawasan sebanyak 22 yang ada di Negeri Selangor Darul Ihsan. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, sebelum kita ke acara kemuncak untuk mendengar ucapan daripada Naib Presiden, saya dengan segala sukacitanya dan rendah diri melancarkan kutipan derma jihad, sumbangan, ikhlas daripada semua yang hadir pada malam ini sebagai salah satu daripada usaha kita untuk meneguhkan jihad fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dengan harta dan jiwa raga kita, supaya perjuangan PAS ini akan terus bersemarak dan insya-Allah kita akan berhadapan dengan PRU yang ke-14 pada bila-bila masa dalam tahun ini. Paling lewat pun deadline dia Mac 2018. Tapi rumors ataupun indikator-indikator yang ada menunjukkan kita pilihan raya ini boleh berlaku pada tahun ini. Pandangan pertama sebut Mac akan berlaku pembubaran. Kedua, selepas SEA Games sekitar bulan September, bulan 9. Akhir sekali Mac 2018. Apa pun tarikh ini tuan-tuan, mood gerak kerja kita sekarang ini adalah mood yang menyeluruh dan seluruh jentera kita telah dipersiapkan untuk berhadapan dengan semua kemungkinan itu. InsyaAllah tuan-tuan, apa jua keputusan nanti oleh pihak PAS Pusat, kita akan laksanakan dengan jayanya insya-Allah. Saya harap petugas-petugas dapat terus bertemu dengan penyumbang-penyumbang kita yang saya rasa lama dah tak sumbang dalam majlis-majlis ceramah PAS yang seumpama ini. Insya-Allah inilah antara bukti-bukti wang ringgit kita, harta benda kita, kita pertaruhkan untuk perjuangan Islam. Mungkin kita tak sempat nak sumbang tenaga kita kerana keterbatasan-keterbatasan yang ada, tetapi insya-Allah Allah nilai perjuangan yang disumbang melalui wang ringgit kita, harta benda kita insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, insya-Allah kemuncak ceramah kita pada malam ini akan disampaikan oleh Yang Berhormat Al-Fadhil Ustaz Idris Ahmad, Naib Presiden yang juga merupakan Ahli Parlimen Bukit Gantang. Majlis dengan segala sukacitanya mempersilakan Yang Berhormat Al-Fadhil Ustaz Idris. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Naklah ada dari kalangan kamu satu ummah, yakni satu jamaah, yakni satu kelompok. Kerjanya ialah mengajak kepada perkara baik dan mencegah daripada perkara mungkar. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Yang saya kasihi Al-Fadil, yang berhormat saudara pengurusi majlis Ustaz Asbullah, yang berusaha sahabat saya yang berhormat Datuk Iskandar Abdul Samad, Pesuruh Jaya PAS Negeri Selangor, yang juga Naib Presiden Parti Islam se-Malaysia PAS, yang berhormat Saudara Khairuddin, Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Selangor, sahabat saya Saudara Salahuddin Nasir, selaku yang di-Pertua PAS kawasan Gombak, yang berhormat Dr. Rani, dan juga Saudara Kong daripada DHPP Gombak. Yang turut hadir pada malam ini ialah Al-Fadil Ustaz Abdul Halim Arsyad, bekas Setiausaha Agung PAS Pusat yang masih istiqamah bersama-sama dengan PAS, dan seluruh yang hadir pada hari ini. Semoga diberikan rahmat kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat melancarkan satu program PAS Pilihanku peringkat Negeri Selangor. Tadi kita telah terima borang lebih daripada 3,000 borang. Ini betul-betul punya, bukan main-main punya. Sebab itu tuan-tuan, inilah PAS yang sentiasa evergreen dalam semua keadaan dan masa. Umur hayat perjuangan PAS ini sudah pun mencecah 65 tahun. Tetapi kita lihat pergerakannya sentiasa segar dan menjadi idaman untuk orang bersama-sama dengan PAS. Termasuklah juga UMNO cukup teringin untuk berkawan dengan PAS. Sebab itu kalau kita sebut nak bersatu dengan UMNO, tak cadang lagi, dia sokong dah. Dia tahu nak lawan dengan UMNO ni berat, nak lawan dengan PAS ni berat. Kerana kita bergerak di atas dasar Islam. Kehadiran PAS di persada politik bukan kerana kita kalah di dalam pemilihan, bukan ditubuhkan kerana kita tak dapat projek, bukan ditubuhkan kerana kita benci dengan mana-mana pemimpin UMNO pada ketika itu. Tetapi ialah atas asas ayat yang saya bacakan tadi. Apabila sejarah kita melihat, apabila penjajah mengharamkan seluruh parti
parti yang terdapat di dalam negara ini pada tahun 1948. Parti Hizbul Muslimin merupakan parti Islam yang pertama. PKMM, Parti Kebangsaan Melayu Melaya, yang diasaskan oleh Ahmad Bustamam, Ibrahim Yaakob dan Dr. Muhammad Helmi, yang dianggap sebagai golongan kiri. Begitu juga dengan Awas, Anggatan Wanita Sedar. Semuanya diharamkan pada tahun 1948. Yang dibenarkan hidup waktu itu hanyalah UMNO semata-mata. Maka kita lihat ulama kita ini, dia tahu nak berjuang tak boleh seorang-seorang, dia mesti ada jamaah. Maka waktu itu Ustaz Haji Ahmad Fuad, yang merupakan rakan baik kepada On Jaafar, ketika itu mengetuai Biro Agama dan Pelajaran UMNO. Ketika Hizbul Muslimin diharamkan, tidak ada wadah untuk bergerak pada ketika itu. Yang ada pada ketika itu ialah UMNO. Maka Ustaz Haji Ahmad Fuad kata, mari masuk. Duduk di dalam Biro Agama Pelajarannya. Walaupun hati mereka tu tak boleh terima, tapi oleh kerana keadaan darurat yang tak ada wadah untuk mereka bersama-sama ketika itu, maka akhirnya mereka duduk bersama-sama dengan perjuangan UMNO pada ketika itu. Timbul konflik apabila timbul isu berkenaan dengan loteri. Walaupun ulama telah menentang, tak boleh, ini haram. Mimpin UMNO kata, tak, kami nak buat juga. Maka Ustaz Haji Ahmad Fuad kata, kalau macam ini pula ulama kita, yang tegur pun orang tak boleh nak dengar. Ustaz Haji Ahmad Fuad menyeru supaya ulama mesti ada satu badan yang bebas, yang boleh memberi teguran dan juga untuk menjaga Islam pada ketika itu. Berlaku persidangan pertama di Bandar Maharani Muar, dan kemudiannya persidangan yang kedua di Padang Kelab Sultan Sulaiman. Akhirnya 24 November persidangan di Bagan Tuan Kecil, Batuas. Maka PAS secara resminya ditubuhkan. Inilah PAS. Sebab itu tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita mesti bangga kerana PAS masih lagi relevan hingga hari ini. UMNO tuan-tuan, minta maaf lah, tak ada dah. Dia cuma hari ini pasal ada kuasa ya. Dia boleh bergerak hari ini pasal dia ada kuasa. Penerangan UMNO diambil oleh RTM. Indoktrin untuk orang-orang sokong UMNO melalui Biro Tata Negara. Melalui UMNO sendiri sudah tidak ada lagi. Sebab itu dulu kita tak heran datuk nenek kita sertai UMNO. Pasal UMNO pada ketika itu dianggap sebagai payung orang Melayu. Yang menjadi persidangan agung UMNO, perwakilan pada waktu itu ialah dari kalangan guru-guru Melayu. Mereka lah yang membawa suara-suara akar umbi orang Melayu di peringkat kampung. Kerusi yang paling panas dalam persidangan agung UMNO ialah kerusi yang dipegang oleh
Menteri Pelajaran dan juga Menteri Pembangunan Luar Bandar. Ini kursi yang paling panas dibelasah oleh perwakilan UMNO pada ketika itu. Mereka menyuarakan bagaimana kualiti cikgu yang dihantar sekolah luar bandar. Bagaimana orang Melayu tertinggal di kampung-kampung. Sebab itu, ketika itu kursi ini dipegang oleh senior-senior di dalam UMNO. Tun Razak pernah pegang, Tun Gapa Baba pernah pegang, Dr. Mahathir pernah pegang, Musa Hitam pernah pegang. Ini merupakan tempat-tempat yang diletakkan oleh orang-orang senior di dalam UMNO pada ketika itu. Waktu itu orang anggap UMNO sebagai payung kepada orang Melayu. Sekarang apa yang kita nak harapkan? Yang terbaru kita tengok bagaimana berlakunya masalah kejatuhan share saham Felda FGV, yang kita tahu ini merupakan satu perkara yang amat menyedihkan kepada kita. Walaupun kita tahu peneroka-peneroka Felda itu merupakan stock bearer ataupun fixed deposit kepada UMNO, tetapi pada kita tak apalah, mereka itu orang Melayu dan orang susah. Tun Razak membuka tanah beri kepada orang susah. Mari anak dia Najib Tun Razak, kita tengok apa jadi. Sebab itu tuan-tuan yang saya kasih sekalian, pas kita berpegang dengan Islam, insya-Allah kita sentiasa bergerak di atas landasan ini. Sama ada ketika kita menang atau ketika kita kalah, inilah dia pegangan yang kita pegang. Pas pernah tinggal satu kursi di dalam parlimen, pas hilang negeri pada tahun 78 di Kelantan, satu di Ulu, satu lagi di Ilir. Ulu ketika itu dimenangi Don Mani Urai oleh almarhum Ustaz Wan Amrullah Wansu, manakala di Ilir pula dimenang oleh almarhum Pak Niklah di Don Sering ketika itu. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, orang anggap bahawasanya PAS sudah tidak lagi akan bernyawa dan bernafas. Maka sebab itu tuan-tuan yang saya kasih sekalian, mereka melihat PAS ini sebagai parti politik. Mereka tak nampak PAS sebagai sebuah gerakan Islam dan gerakan dakwah. Maka perhitungan dan perkiraan mereka atas asas ini, mereka menganggap demikian rupa. Sedangkan kita bergerak di atas prinsip dan dasar ini, maka kita lihat inilah yang berlaku hari ini. Ketika G18 keluar daripada PAS, orang kata dia tak ada dah profesional. Yang ada ustaz-ustaz lebay kemplekat macam saya. Orang anggap PAS menghadapi zaman gerhana. Selepas beberapa bulan munculnya kumpulan doktor-doktor mengadakan himpunan profesional istiqamah di Kelantan, yang terdiri dari kalangan 800 orang doktor. 800 doktor ni tuan-tuan, luar hijau, dalam pun hijau. Dia bukan harum manis, tak ada. Saya tanya penganjur, saya kata berapa orang doktor pakar? Saya ingatlah 20 orang ni. Dia kata ustaz, doktor pakar ada 200 orang. 200 orang. Pakar jantung, sak pakar, macam-macam pakar saya nak sebut tak pandai lah.
Dah sebut 200 doktor pakar. Ini memang doktor yang kita train sejak daripada sekolah sampai hari ini. Ustaz, dia kata kami muncul ketika orang tuduh PAS profesional lari. Kami nak jawab dengan amalan. Kerana kita tarbiyah orang, bukan kerana taksub pada peribadi. Kita didik orang, asuh orang supaya faham perjuangan, bukan berjuang kerana orang. Ni kadang-kadang pasal apa awak keluar PAS kan dah berbeza dengan zaman Tok Runi Aziz. Kita tanya hak beza mana satu? Dia kata bezanya pasal PAS hari ni dah tak berkawan dengan DAP. Yang ni anak murid jawab tak ikut skema orang panggil. Orang tanya dia pasal apa awak keluar PAS? Pasal PAS dah berpisah dengan DAP. Ini macam anak murid kita tanya apa itu kerbau. Kerbau ialah senyih kuih pau. Macam ni. Jawab tak ikut skema. Dia tak sedar. Tahun 2001 DAP keluar ketika dokumen negara Islam. Waktu itu Ustaz Fadil sebagai Presiden PAS, Tok Guru Haji Hadi sebagai Timbalan Presiden PAS. Tahun 2001 Tok Runi Aziz masih hidup. Dia sebagai Mursyidul Am. Ustaz Fadil kata nak keluar lah kata. Nak buat macam mana? Kadang-kadang nak jawab tu, sebab itulah kita ni, apabila kita bercakap luar daripada landasan, daripada pegangan manhaj yang sebenar ni, kita bercakap pun kita tengok merapu dah. Kita konsisten. Perjuangan kita bukan kerana orang, bukan kerana pemimpin. PAS kehilangan almarhum Datuk Asri Haji Muda. Datuk Asri Haji Muda ni bukan orang calon-calon orang. Ketika PAS membuat satu muktamar khas membicarakan berkenaan dengan PAS, penyertaan PAS dalam kerajaan campuran pada tahun 1971. Waktu itu yang paling kuat menentang kerajaan campuran waktu itu ialah daripada perwakilan Kedah. Yang kuat menyokong kerajaan campuran waktu itu daripada perwakilan Kelantan. Hebat Datuk Asri dalam ucapan pergulungan dia. Habis tengah marah orang tadi, habis kelu layu. Tahun 71 saya pun waktu tu baru darjah 1 pula. Boleh cerita sejarah orang. Hebat. Tapi saya dengar ucapan Datuk Asri Haji Muda ni tahun 78. Pertama kali saya dengar waktu tu saya baru tingkatan 2 di Matak Mahmud Al-Usta. Ketika itu dia bertanding di dalam pilihan raya. Oleh kerana Kelantan kalah, maka untuk selamatkan dia bertanding di Padang Terak. Kerana Padang Terak merupakan tempat potensi untuk kita menang ketika itu. Ucapan yang memang hebat. Dengan suara dia serak-serak basah. Dengan sastrawan cukup hebat. Dia keluar daripada PAS. Orang tak ikut. Tu kena ingat. Sendiri mau ingat lah. Sendiri mau ingat. Tuan-tuan juga patuh kepada saya dengan Datuk Iskandar pasal kami taat kepada Allah, Rasul dan juga parti. Kalau kami tak taat kepada Allah, Rasul dan parti, tuan-tuan takkan ikut. Betul tak? Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali kamu ialah Allah
Rasul dan orang-orang yang beriman. Ini yang menjadi panduan dan pedoman kepada kita semua dalam kita menggerakkan parti kita. Kerana untuk masa depan negara kita pada hari ini, tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan orang Melayu mesti bersama-sama dengan PAS. Sebab itu kita mesti bergerak untuk biar pula kita hari ini jaga Islam dan Melayu. Biarlah UMNO sudah tidak layak lagi untuk jaga Islam dan Melayu. Betul tak? Biar bagi PAS pula. Kita ada pengalaman jaga Melayu dan Islam di Kelantan. Bukan kita sempurna tidak pemerintahan di Kelantan, tapi kita boleh jaga keharmonian kaum yang ada di Kelantan. Kita tunjukkan itulah dia keadilan yang sebenar. Walaupun bukan Islam minoriti di Kelantan, kita tengok orang bukan Islam boleh hidup selesa, aman di Kelantan. Kita tidak pernah menyekat berkenaan mereka nak menghayati agama mereka. Patung di Kelantan bukan zakat berdiri, tidur pun ada. Tapi kita tak larang benda tu. Pasal apa? Agama kita telah ajar kita, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha bighairi ilmin, kata Allah. Jangan kamu hina sembahan patung orang lain. Nanti mereka pula akan serang ataupun hina sembahan Tuhan kamu. Sebab tu ini Islam ajar kita. Kita tunjuk, kita meraihkan bagaimana di Malaysia ini ada masyarakat majmuk. Dan kita tahu bagaimana kita lihat hari ini gagal UMNO untuk nak menjaga Melayu dan Islam. Gagal. Apalagi kita nak harapkan untuk jaga. Negara kita hari ini mengalami kesempitan keuangan. Saya semalam pergi bagi bantuan lah, bagi limau ngengkat di kawasan saya, masuk ke pasar. Saya tengok cara meniaga pasar tu memang tak boleh meniaga. Memang tak boleh meniaga. Tak ada orang, Ustaz. Pasar ni, pasar Pekan Simpang, bukan Kampung Tangkat no. Kampung Tangkat dia lah kat Ulu. No. Kampung Simpang 4 no. Simpang 4. Pasar besar. Simpang 4. Orang tak ada orang. Oi, saya kata macam ni punya meniaga, saya kata memanglah. Dia kata YB memang teruk lah. Kan? Memang orang hari ni orang beli gitu ya. Beli tu untuk nak makannya. Ikan kembung RM16 sekilo. Brim sari baru RM3.25 duit. 6 hari himpun duit brim baru boleh beli ikan kembung sekilo. Tu ikan kembung kalau termenung 4 hari. Kita tengok mak ni teruk dalam keadaan hari ni. Anak kita keluar universiti tak ada kerja. Anak saya baru balik daripada Mesir minggu lepas, fakulti perubatan. Tu semua bakal menganggur mereka. 6 bulan belum tentu dapat houseman. Kalau dapat pun tuan-tuan 2 tahun kontrak, 2,600 orang kontrak. Dulunya bila masuk tu terus dia anggap servis.
Ni 2 tahun rugi. Kontrak itu ada kemungkinan tak dilanjutkan, sama ada serap kerja ataupun tidak. Sekarang tu saya pergi ziarah kawasan saya baru ni sakit dekat Wat 17 di Taiping. Tuan-tuan bayangkan, bekalan oksigen tak ada, terpaksa nurse tu pump dengan tangan, putih tangan nurse tu, pump dengan tangan. Coba bayangkan, pump dengan tangan. Ni yang berlaku hari ni, ni depan mata saya tengok ni. Apa nak jadi? Malaysia, adakah kita ni tak ada hasil apa ada? Tapi oleh kerana kita tak bijak untuk urus, import makanan saja kita tengok setahun 22 bilion import makanan. Kita ada macam-macam lembaga, ada Jabatan Pertanian, ada Fama, ada LKM, macam-macam ada. Pergi melawat di Taiwan, macam-macam kita tengok. Di Taiwan kita tengok tak ada tempat tanah yang kosong, melainkan ada tanaman. Melawat, balik import juga sayur. Tu macam mana? Lembu, bagi wakil rakyat setiap kali musim korban teruk kita. Lembu tu kadang-kadang Allah, dia jual sampai 4,000, kurih kering macam cicak kobing. Hak tukang jual tu kata, ustaz nak tak nak? Kita nak ambil pun tak gamak, tak ambil, tak ada lembu dah. Lah kurih boleh buat not gitar, punya kurih. Alah, pergi kena ambil juga. Harga 4,000 pejam mata bagi. Sedangkan kita tengok berapa banyak kawasan tu, tempat-tempat yang boleh pelihara belah. Buat projek NFC 250 juta bagi kepada suami Syarizat dan syarikat NFC, gagal. Kalau 50 juta tu kalau beli seekor lembu seorang 5,000, boleh beli sebanyak 50,000 ekor lembu. Dengan seekor lembu, seekor lembu harga 5,000, boleh beli 50,000 ekor lembu. Tak usah bagi kat orang muslimat pas apa, bagi kat wanita UMNO. Hang pun ambil seorang 2 ekor, belah. Nak tunjukkan hak UMNO-nya, cop belakang tu UMNO. Tak apa, hari korban kami beli, tak ada masalah apa. Tak ada masalah walaupun cop UMNO, dia bukan cacat, boleh beli. Kurang kita tolong wanita UMNO tu, tak apa. Tapi masalah hari ni kita dapat import daripada lain. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita kena bekerja. Kita yakin performan di kalangan ESCO kita dalam kerajaan terbukti dan teruji. Performan dari kalangan ahli majlis kita di semua balai kerajaan tempatan terbukti. Boleh bekerja, boleh buat apa yang diamanahkan oleh rakyat kepada mereka. Maka sebab itu tuan-tuan yang saya kasih sekalian, InsyaAllah kita bergerak ke arah ini. Yakin dan percaya masa depan PAS ialah masa depan yang akan lebih gemilang pada masa akan datang. Dan kita yakin dan percaya bahawasanya PAS mampu untuk mengganti UMNO di dalam dunia politik negara kita pada masa akan datang. Maka dengan ini tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya merasmikan pelancaran kempen PAS Pilihanku PAS Selangor dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Siru ala barakatillah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir.
kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Idris Ahmad yang berhormat Naib Presiden PAS. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, insya-Allah kita akan bertemu. Ada satu lagi ceramah yang akan kita anjurkan pada 22 hari bulan Januari, hari Ahad, 9:30 malam, bertempat di hentian akhir Wiradamai Gombak Permai. Dengan penceramah-penceramah yang insya-Allah akan memberikan lagi taklimat. Dan juga pada malam itu PAS akan bersama-sama dengan PKR dan juga bersatu untuk ceramah pada malam tersebut, insya-Allah. Jadi dijemput kepada tuan-tuan semua untuk hadir. Dan akhirnya tuan-tuan, malam ni yang belum daftar ahli